Prestasi jualan runcit di negara Brunei Darussalam menunjukkan peningkatan sebanyak 4.3% pada suku pertama tahun ini berbanding suku pertama tahun lalu. Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan permintaan dalam negeri berikutan impak penularan wabak COVID-19 yang telah melonjakkan hasil jualan bagi aktiviti pasaraya, gedung serbaneka, pasaraya mini, peralatan komputer dan telekomunikasi dan peralatan elektrik dan peralatan pencahayaan isi rumah di kedai khusus. Perangkaan itu dikongsikan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Dua laporan baharu dikeluarkan iaitu laporan indeks jualan runcit dan laporan indeks perkhidmatan makanan dan minuman yang akan dikeluarkan secara suku tahunan mulai suku pertama 2020. Berbanding suku keempat 2019, hasil jualan runcit meningkat sebanyak 6.6% pada suku pertama 2020. Peningkatan jualan direkodkan bagi aktiviti pasaraya, gedung serbaneka, pasaraya mini, peralatan komputer dan telekomunikasi, perkakasan, cat dan kaca di kedai khusus, peralatan perabot dan rumah, peralatan elektrik dan peralatan pencahayaan isi rumah di kedai khusus dan lain-lain. Jualan runcit pada suku pertama 2020 dianggarkan bernilai RM406 juta. Bagi perkhidmatan makanan dan minuman pada suku pertama 2020 berbanding suku pertama tahun lalu, prestasi jualan perkhidmatan tersebut meningkat sebanyak 0.4%. Ia didorong oleh aktiviti kedai makanan segera dan perkhidmatan penyajian minuman. Manakala berbanding suku keempat 2019, perkhidmatan makanan dan minuman mencatatkan penurunan sebanyak 1.7% pada suku pertama 2020. Ini adalah disebabkan penurunan dalam hasil aktiviti restoran, kedai makanan segera dan aktiviti perkhidmatan makanan yang lain. Hasil perkhidmatan makanan dan minuman pada suku pertama 2020 dianggarkan bernilai RM84.9 juta. Indeks jualan runcit dan indeks perkhidmatan makanan dan minuman adalah petunjuk awal prestasi ekonomi bagi kedua-dua aktiviti dan gambaran bagi trend perbelanjaan pengguna di negara Brunei Darussalam bagi setiap suku tahunan. Laporan penuh bagi kedua-dua aktiviti boleh diperoleh melalui laman sesawang www.deps.gov.bn. Syarikat Crop Bee Farm yang diusahakan oleh belia tempatan menyasarkan lebih 500 kg buah betik dan lebih 90 kg buah pisang menjelang tahun 2021. Ladang yang menggunakan teknologi sistem tanaman segi empat dan menggunakan sistem pengairan ini juga menyasarkan lebih 3,000 kg buah betik dan lebih 2,000 kg buah pisang menjelang tahun 2022. Penghasilan buah-buahan oleh syarikat ini adalah bagi memenuhi permintaan tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada import produk dari luar negara dengan sokongan kementerian, sumber-sumber utama dan pelancongan. Ditubuhkan tahun lalu, syarikat Crop Bee Farm milik Dayang Siti Nur Syazwani binti Haji Awang diusahakan di tapak seluas 20 hektar di kawasan kemajuan pertanian Stesen Semabat di bawah program Projek Rintis. Syarikat ini akan memulakan fasa terakhir projek dengan penanaman buah-buahan di kawasan yang baru. Dayang Siti Nur Syazwani berkelulusan sarjana muda dalam perakaunan dan kewangan telah berminat menceburi bidang pertanian bagi menyahut titah ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam mempelbagaikan ekonomi dalam bidang pertanian. Tanaman utama syarikat ini ialah durian dan pulasan. Antara yang ditanam lagi, pisang, nenas, petai, rambutan, langsat duku dan kelapa. Semua hasil buah-buahan akan dipasarkan di pasar raya dan gerai buah di negara ini. Bagi jangka masa panjang, syarikat ini akan mengeluarkan baja organik. Di mana tanaman utama kami adalah durian dan pulasan. Aside daripada durian dan pulasan, kami juga sekarang ni menanam nanas, pisang, kepayas, rambutan, patai dan lain-lain lagi.
Teknologi yang kami pakai masa ni adalah tanaman segi empat dan sistem perairan iaitu water pond retention. Di sini sudah, di sana belum. Syarikat Crop Bee Farm mempunyai 3 pekerja tempatan dan merancang untuk membuka peluang pekerjaan untuk warga tempatan bagi tujuan pemeliharaan ladang, pembungkusan, pemasaran dan penyelidikan sebagai persediaan nanti. Menyentuh mengenai inisiatif dan bantuan pihak kerajaan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan telah menyediakan insentif infrastruktur antaranya jalan ladang dan khidmat nasihat. Terima kasih kepada Kerajaan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia, khususnya Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan kerana telah memberikan peluang untuk mengusahakan tapak pertanian. Di samping itu juga terima kasih kepada Jabatan Pertanian dan Agri Makanan atas khidmat nasihat yang berterusan, terutamanya mengenai pembajaan dan penanaman. Dayang Siti Nur Syazwani berharap untuk meluaskan lagi ladangnya dan mencari peluang lain yang berpotensi bagi kepentingan syarikat dan negara. Dia juga menyarankan kepada belia di luar sana untuk mengambil peluang dan cuba meneroka apa saja bidang pertanian. Perancangan masa depan insya-Allah satu untuk meluaskan lagi kawasan, tapi kedua adalah untuk mengeksport hasil tanaman kami ke luar negara, insya-Allah. Saranan kepada para belia yang ingin berkecimpung dalam bidang pertanian ialah to do a thorough research on what kind of plants that you want to go into, dan to take every day as a learning step for you, dan yang paling penting adalah berusaha serta sokongan dan dorongan daripada orang ramai lah. Sesetengah orang malas untuk keluar rumah atau tidak ada masa untuk mencuci kereta. D2D Car Wash atau Door-to-Door Car Wash ada menyediakan perkhidmatan cuci kereta dari rumah ke rumah. Meskipun baru beroperasi awal tahun ini, D2D Car Wash yang diusahakan oleh Awang Abdul Wafi bin Amran dan Awang Azirul Han bin Nordin kini mampu menjana pendapatan yang lumayan berikutan permintaan yang tinggi. D2D Car Wash menawarkan perkhidmatan asas cuci kereta bagi kesemua jenis kenderaan sehingga kepada penjagaan kereta. Masa ni saya membuat cuci kereta rumah ke rumah. D2D Car Wash, sorry. Kami mulakan bisnes ni baru-baru ni pulang. Pada masa ni lagi situation COVID-19 ni, so orang payahkan berjalan. So kami buat macam misal kami ke sana saja, jadi orang boleh teranah di rumah lah maksudnya. Yang kami buat basic normal car wash lah, macam cuci kereta luar dalam. Lepas tu kami ada buat wax juga, wax liquid. And then kami ada buat rain egg untuk windshieldnya, untuk cermin, so clear. Itu saja pada masa ni lah. Masa ni indah dijangka-jangka juga. Sebenarnya kami ni buat untuk part time saja kan. Jadi kami tak payah memerlukan tempat. Bila kami kan on, kami on saja. Tapi sudah membuat ini macam di mana tu kadang tinggi juga. Okeylah customer, macam kadang ada yang booking macam 2 hari sebelum, sehari sebelum. Menurut Awang Abdul Wafi, bagi permulaan perkhidmatan cuci kereta rumah ke rumah ini tidak memerlukan modal yang besar. Tambahnya lagi, pendapatan dalam sehari boleh mencecah sehingga RM50 bergantung kepada berapa buah kereta. Model ni dah pulang pasar juga, pasalnya macam barang ada pernah beli sudah dulu, modal dalam 200-300 macam tu sajalah untuk basic lah. Tapi orang kan biasanya orang spend macam 500 ke atas pulang untuk buat yang macam benar-benar kawasnya ni. Pendapatan alhamdulillah lah, kadang-kadang paling rendah kami dapat RM12, paling tinggi kadang dapat RM50. Ikut kami punya masa juga. Alhamdulillah sambutannya masa ni okey. Since kami masih baru, sehari biasanya kami dapat 5 buah lah macam tu, 5-4 buah. Pada masa akan datang, Awang Abdul Wafi ingin memiliki tempat mencuci kereta dengan lebih banyak perkhidmatan ditawarkan. Dia berharap usahanya ini akan menjadi pencetus semangat kepada belia yang lain untuk terus berani mencuba apa jua perniagaan.
Rancangan masa depan, insyaAllah maybe kalau kan berterusan buat kawasan ni, mencari kru ramai lagi, and then kalau boleh ada tempat lah untuk buat, kami kan upgrade kami punya kawasan ni jadi buat detailing, so more services. Saranan untuk belia, I think kalau kan maju tu mesti berani cubalah. Tani dia pernah tahu apa yang Tani buat ni until Tani cuba. Pasal kadang-kadang orang ni takut juga mencuba kan, pasal dia belum tahu, and then orang nemu start dari bawah. Tapi buat bisnes ni senang sebenarnya. Yang mengekalkan bisnes ni saja mesti ada usaha lah sikit.